Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita akan masuk berkenaan dengan kesan tarif subsidi dan kuota terhadap perdagangan antarabangsa. Jadi kita dah belajar berkenaan dengan perdagangan antarabangsa. Kemudian seterusnya kita belajar dengan persekatan perdagangan seperti yang kamu lihat dalam video yang cikgu upload baru ini. So sekarang ni kita nak tengok apakah kesan tarif subsidi dan kuota terhadap perdagangan antarabangsa. Okey, so kesan-kesan tarif kita ada 3 keluk. Pertama keluk tarif, kedua keluk subsidi dan juga ketiga adalah keluk kuota. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan sikit. Kena ingat balik, tarif tu adalah cukai ke atas barang import. Bermaksud bila dikenakan cukai atas barang import, harga barang import akan menjadi mahal. So jadi orang tak mampu beli, so dia akan beli barang ekspor kita. Okay, so jadi tujuan dia adalah untuk bantu meningkatkan pendapatan firma tempatan. Okay, so sekarang ni keluk tarif. Kena ingat kita ada keseimbangan asal iaitu I0, P0, Q0 dan S0. Okay, ini adalah yang basic kita belajar daripada form 4 hari tu. So kalau kita tengok bila kita dah melibatkan perdagangan antarabangsa, keluk S0, P0, Q0 ini adalah sebelum perdagangan antarabangsa ataupun firma tempatan sahaja. Bermaksud sebelum wujudnya perdagangan antarabangsa. Okey, maksudnya di sini kita berniaga sesama kita, sesama dalam negara kita, dan kita cuma ada 3 unit iaitu isi rumah, firma dan juga kerajaan. Okey, kemudian apabila wujudnya perdagangan antarabangsa, kita tengok sini dekat sini pasal 1 keseimbangan asal iaitu I0 yang dipaham Pasal 2 kat sini berlaku apabila wujudnya perdagangan antarabangsa iaitu wujudnya perdagangan antarabangsa, so bermaksud penawaran barang akan semakin meningkat. Betul tak? Okey, dia akan beralih ke kanan. Ini ingat balik S0, P0, Q0 adalah keluk di mana dia berlaku dalam negara kita sahaja. Okey, tetapi apabila kerajaan melaksanakan ekonomi terbuka iaitu melakukan perdagangan antarabangsa, penawaran akan bertambah sebabnya penawaran kita akan campur dengan penawaran import. Sebabnya penawaran dalam, so kita tengok negara kita Malaysia, penawaran barang kita ada juga barang negara lain. Okey, so jadi kita tengok perkesan dia. Apabila berlaku perdagangan antarabangsa, bermaksud penawaran akan semakin meningkat. So jadi keluk S0 akan beralih kepada S1. So apa yang akan berlaku S1? Dia akan menyebabkan berlakunya titik keseimbangan yang baru iaitu I1. Okey, I0 beralih ke I1. Ingat penerangan keluk tu penting. Pertama kena terangkan terlebih dahulu P0, Q0, S0 dari 3 keseimbangan asal iaitu firma sebelum berlakunya perdagangan antarabangsa. Apabila berlaku perdagangan antarabangsa akan mewujudkan penawaran beralih ke kanan iaitu S1, iaitu titik keseimbangan yang baru daripada I0 ke I1. Kesan dia, harga akan menurun daripada P0 ke P1 dan kuantiti akan meningkat dari Q0 ke Q1. Okey, sekarang ni apabila I0 beralih ke I1 bermaksud harga menurun. So jadi kita tengok cikgu sengaja letak Q0, Q1, Q2. Perhatikan betul-betul. Okey, sekarang kita perhatikan P1. Okey, P1 apa yang berlaku? Pertama sekali dalam P1 ini, titik pertama yang dia bertemu adalah S0. So jadi S0 ni kamu tarik garisan putus ni ke bawah. Okay, yang tarik garisan ni ke bawah iaitu Q1. Q1 di mana ini adalah kosong. Q1 ni adalah keluaran firma tempatan sahaja. Okay, kita tengok ingat S0 ni adalah firma tempatan. So bermaksud barang yang dikeluarkan dalam firma tempatan. Sebab itulah bila P1 ni bertemu dengan titik S0 ni, kita akan bawa dia ke bawah iaitu keluaran tempatan. Okay, seterusnya
Q2 kat sini, ini bertemu dengan titik kesimbangan dan juga S1. S1 ialah apabila berlaku pertegangan antarabangsa. So ini bermaksud Q1 dan Q sehingga Q2 adalah keluaran import. Cek balik dekat sini. Dekat sini semua cikgu dah tulis dah. Okey. Seterusnya, apabila berlakunya di fasa yang ketiga, apakah kesan apabila tarif dikenakan? Okey, sekarang ni kesan tarif yang dikenakan. Ingat, bila kesan tarif dikenakan bermaksud cukai yang dikenakan pada barang import meningkat, dan jadi harga barang import akan meningkat, jadi penawaran barang import akan berkurang. So bermaksud penawaran S1 akan beralih ke kiri, iaitu kepada S2. Okey, so jadi bila ada S2 bermaksud akan ada titik kesimbangan yang baru, iaitu pada harga kesimbangan iaitu P2, E2 dan juga Q4. Okey, mari kita tengok. E2 adalah cara penerangan dia adalah apabila kesan tarif dikenakan, penawaran akan beralih ke kiri daripada S1 kepada S2. So jadi titik kesimbangan yang baru akan beralih daripada E1 ke E2 dan harga akan meningkat kepada P1 ke P2 dan jumlah kuantiti keluaran akan berkurang daripada Q2 ke Q4. Okey, macam tadi kita tengok, sekarang ni kita tengok pada titik harga 2, apa dia akan berlaku kat sini. Ingat, garisan pertama yang bertemu adalah pada S0, iaitu pada titik A. Okey, so bermaksud keluaran dia kat sini adalah Q3. So penawaran barang tempatan akan meningkat daripada 0Q1 kepada 0Q3. Tengok ni, daripada 0Q1 kepada 0Q3. So jadi maksudnya penawaran barang tempatan akan semakin meningkat. Okey, so jadi kita kata penawaran tempatan akan semakin meningkat. So jadi apakah kesan dia? Kesan kepada barangan import. Okey, kalau tadi kita kata 0Q3 ni adalah penawaran tempatan, so bermaksud Q3 sehingga Q4 kerana titik kesimbangan dia kat sini. So Q3 ke Q4 dia akan semakin menurun. Kita bandingkan daripada kat sini kita tengok, daripada yang asal iaitu Q1 Q2 adalah keluaran import, dia semakin berkurang daripada titik kesimbangan baru iaitu Q3 ke Q4. So ini adalah kesannya apabila tarif dikenakan, so bermaksud penawaran barang import akan semakin berkurang. Tujuan dia adalah untuk menggalakkan pembelian barangan tempatan. So jadi kita tengok sini, apa kesan dia bila kita kata tarif cukai bermaksud adalah pendapatan negara. So di manakah pendapatan negara? Pendapatan negara ada di sini. Ini adalah jumlah hasil kerajaan yang diterima akibat daripada pengenaan cukai terhadap negara lain selain daripada negara kita. Okey. So jadi apakah kesan positif tarif? Kesan positif tarif, kalau kita ambil contoh kereta import, apa kesan dia tarif kepada kereta import? So jadi harga kereta import dia akan meningkat disebabkan oleh pengimport dia akan pindahkan tarif kepada pengguna dengan cara menaikkan harga jualan. P1 ke P2 ni boleh rujuk dekat video sebelumnya. Okey, permintaan kereta import akan menurun. Inilah bila harga barang import meningkat, bermaksud permintaan kereta import akan berkurang. Okey, dan juga permintaan keluaran tempatan akan meningkat sebab harga dia lagi murah berbanding dengan kereta import. Okey, seterusnya penawaran kereta tempatan akan meningkat. Betul, sebab meningkat sebabnya harga dia murah, jadi permintaan dia banyak, jadi untuk memenuhi permintaan dia kena tingkatkan penawaran. So jadi perbelanjaan negara kereta import juga akan berkurang disebabkan oleh orang kurang membeli kereta import. Dan seterusnya kerajaan akan memperoleh hasil daripada kutipan tarif iaitu ABCD.
Okey, ialah bila dikenakan cukai, so bermaksud akan menjadi pendapatan negara. Peningkatan guna tenaga dalam negara akan meningkat. Ini maksudnya kerana rujuk dalam keluk dia ada peralihan daripada keluk daripada origin iaitu kosong Q1 kepada Q1 dan beralih kepada kosong ke Q3. So itu menunjukkan berlakunya peningkatan guna tenaga, di mana dia menghasilkan kuantiti barang yang banyak. Sebabnya Q2 merujuk kepada penghasilan kuantiti. So secara teorinya, bila kuantiti meningkat bermaksud lagi banyak buruh yang digunakan untuk menghasilkan barang. Sebab tu dia kata peningkatan guna tenaga dalam negara. Okey, kesan negatif tarik ke sini adalah herotan dalam bentukan sumber berlaku. Okey, ini bermaksud herotan ni adalah gangguan. Bermaksud sumber yang sepatutnya digunakan lebih cekap tapi kita alihkan kepada industri yang tak berkaitan. So jadi dekat sini akan menyebabkan pembaziran sumber dan juga kerugian kepada negara. Okey. Kedua, pengguna terpaksa menanggung pembaziran yang lebih besar kerana bila harga import mahal, so jadi ada pengguna akan terpaksa menggunakan perbelanjaan yang banyak untuk membeli barang import. Okey. Seterusnya, pengguna ada kemungkinan akan menggunakan barang yang tak berkualiti. Maksudnya kat sini ialah bila kita bandingkan barangan Malaysia dengan barangan luar negara, ada kalanya ada barang yang tak berkualiti. Okey, so jadi agak tidak sesuai untuk pengguna yang memerlukannya. Okey. Seterusnya, menghadapi tindak balas yang sama daripada negara dikenakan tarif. So dia contoh mudahnya gini, apabila kita buat dekat orang lain akan buat benda yang sama terhadap kita. So jadi apabila negara kita menggunakan tarif kepada negara lain, bermaksud negara lain pun akan menggunakan tarif kepada negara kita. So ini adalah pesan negatif tarif kepada negara. Okey, tadi pernah dengan pesan negatif tarif. So jadi sekarang ni kita masuk kalau berkenaan dengan subsidi. Okey, kena ingat subsidi ni kita dah pernah belajar semasa form 4 dulu. So jadi kena ingat subsidi tu maksud dia apa. Subsidi adalah bantuan kewangan yang diberi oleh kerajaan kepada sama ada rakyat ataupun kepada pengeluar. Okey, so jadi macam biasa kita ada S0, Q0, P0. Ini adalah perdagangan tempatan sebelum berlakunya perdagangan antarabangsa, iaitu bermaksud ekonomi kita masih tertutup, di mana cuma ada firma, individu dan kerajaan kita sahaja. Okey, apabila kerajaan melaksanakan dasar ekonomi terbuka, so bermaksud penawaran kita, okey, dia akan beralih ke keadaan iaitu S1. Okey, so dia akan mewujudkan titik keseimbangan yang baru iaitu E1. So penerangan dia S0 balik ke kanan iaitu S1 dan titik keseimbangan meningkat daripada E0 ke E1. Kemudian harga akan menurun daripada P0 ke P1. Okey, sekarang ni lihat dekat apabila harga menurun daripada P0 ke P1, tengok garisan putus ni, titik pertama dia bertemu adalah S0. S0 ni adalah firma tempatan, bermaksud keluaran tempatan. So jadi bermaksud 0 ke Q1 ini adalah keluaran tempatan, iaitu kuantiti yang dikeluarkan oleh tempatan. Rujuk balik dekat nota tepi ni, nota ringkas supaya korang tak terlepas pandang. Okey, seterusnya sambungan titik ni adalah titik keseimbangan baru iaitu E1 Q2. So ini bermaksud Q2 adalah keluaran import, kuantiti yang dikeluarkan import. So jadi 0 ke Q2 adalah jumlah kuantiti ditawarkan, 0 Q1 adalah kuantiti ditawarkan oleh firma tempatan, Q1 Q2 adalah kuantiti yang ditawarkan oleh
firma import ataupun kuantiti barang import. Okey, alright. So jadi sekarang ni apakah kesan subsidi yang diberikan kepada firma tempatan? Maksudnya keadaan bagi subsidi kepada firma tempatan. Kita tengok peralihan akan berlaku kekalan. Bermaksud S1 akan beralih kepada S2 dan seterusnya titik keseimbangan daripada I1 kepada I2 dan seterusnya harga akan menurun daripada P1 ke P2 dan tengok P2 bertemu dengan S0 terlebih dahulu di sini. Okey. Jadi apa yang berlaku kat sini? Tengok keluaran yang dikeluarkan tempatan adalah 0Q3 dan seterusnya kat sini ada Q4. Jadi dekat sini kesan subsidi adalah di 0Q3 dan juga daripada Q0 ke Q4. Okey. So bermakna kat sini macam mana kesan subsidi itu boleh jadi sampingan? Sebenarnya kena ingat 0Q3 itu adalah keluaran asal penawaran kuantiti tempatan. Jadi bermaksud kesan subsidi adalah daripada Q0 sehingga Q4. Sebab tu ada jadi 0Q3 campur Q0 sehingga Q4. So bermaksud Q3 sehingga Q0 adalah keluaran kuantiti barang import. So ini akan mengurangkan penawaran barang import. Okey. So jadi kalau tak faham, rujuk balik dalam nota kecil yang cikgu beri. Okey, apakah dia kesan positif daripada subsidi yang diberikan? Kita ambil contoh tepung gandum keluaran negara kita. So jadi apabila subsidi diberi kepada keluaran negara kita, bermaksud kos pengeluaran akan berkurang, penawaran akan banyak dan juga harga akan menurun. So jadi kesannya apabila harga turun, permintaan tepung gandum kita akan meningkat. Kemudian penawaran tepung gandum kita pun akan meningkat sebabnya subsidi yang diberikan dapat mengurangkan beban kos. Jadi jumlah tepung gandum import akan berkurang sebabnya perbelanjaan kita terhadap barang import tu akan berkurang sebabnya lebih murah daripada barang lain. Okey, seterusnya peningkatan guna tenaga dalam negara akan meningkat. Okey, sebabnya lagi banyak bila subsidi diberikan. Jadi untuk tingkatkan penawaran dia kena tambah pekerja dan seterusnya kadar pengangguran pun akan menurun. Okey, seterusnya adalah kesan pelaksanaan kuota. Ingat, kuota ni dia tidak melibatkan cukai. Kuota ni menghadkan kuantiti barang luar negara masuk dalam negara kita. Okey, alright. So jadi kita tengok peluk dia. Macam biasa, S0, I0, P0, Q0 adalah keseimbangan asal, harga asal, kuantiti asal dan juga ini dikenali sebagai pasaran dalam firma tempatan. Bermaksud tak berlaku lagi perdagangan antarabangsa. Apabila berlaku perdagangan antarabangsa, dia akan beralih ke kanan kepada S1. Okay. So bermaksud penawaran akan meningkat dan seterusnya harga akan menurun daripada P0 ke P1 dan juga kuantiti akan meningkat daripada Q0 ke Q2. Okey. Okey, titik keseimbangan pun akan beralih daripada I0 ke I1. Okey, seterusnya cuba tengok P1 akan bertemu dengan S0 terlebih dahulu. So bermaksud 0Q1 adalah keluaran tempatan. Okey. Maksudnya bahawa kuantiti yang dikeluarkan apabila terlibat sekali dengan perdagangan antarabangsa. Okey. Dan seterusnya Q1 sehingga Q2 adalah perdagangan antarabangsa. Q1 Q2 adalah barang kuantiti import yang ditawarkan oleh negara lain. Jadi bermaksud 0 sehingga Q2 adalah jumlah perdagangan antarabangsa. Okey, sekarang ni apakah kesan apabila kuota dikenakan kepada negara luar? Sebabnya kuota ni adalah bermaksud kad kuantiti yang ditawarkan oleh negara luar akan dikawal oleh negara kita. Okey, so jadi penawaran akan beralih ke kiri sebab kita kawal penawaran barang import. So jadi S1 akan beralih kepada S2
Kemudian harga akan meningkat daripada P1 ke P2, dan juga titik keseimbangan daripada E0 ke E2, dan juga penawaran akan berkurang daripada Q2 kepada Q4. Okey, pada titik keseimbangan Okey, seterusnya pada harga P2, kita tengok P2 bertemu dengan S0 terlebih dahulu. So bermaksud kosong Q3 adalah keluaran untuk tempatan. Okey, keluaran barang tempatan. So jadi bermaksud Q3 sehingga Q4 ni adalah kuota yang digunakan. Maksudnya barang ini sahaja yang digunakan untuk berniaga dalam negara kita. Okey, barang ini sahaja yang digunakan untuk berniaga dalam negara kita. Okey, kalau tak faham sila rujuk daripada nota kecil di sini. Okey, jelas. Keburukan Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Terdapat 6 keburukan Sekatan Perdagangan Antarabangsa, iaitu salah pengagihan sumber, merugikan pengguna, pengagihan pendapatan yang tidak adil, mengurangkan ekspor, mewujudkan monopoli, dan menimbulkan ketidakcekapan industri tempatan. Salah pengagihan sumber. Apabila sekatan perdagangan dikenakan, maka banyak sumber akan beralih ke industri yang diberi perlindungan. Padahal sumber ekonomi tersebut mungkin boleh digunakan dengan lebih cekap oleh industri lain. Ini mengakibatkan industri lain menghadapi masalah kekurangan sumber. Merugikan pengguna. Pengguna terpaksa membayar lebih kepada barang import yang dikenakan tarif. Dan keadaan ini bertambah teruk apabila kenaikan harga tidak disertai dengan peningkatan kualiti barang import berkenaan. Pengagihan pendapatan yang tidak adil. Pengurangan import melalui sekatan perdagangan antarabangsa mengakibatkan pengurangan ekspor negara lain. Pendapatan negara pengekspor terjejas dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Tindakan ini mewujudkan pengagihan pendapatan yang tidak adil bagi negara pengekspor. Mengurangkan ekspor. Sekatan akan mewujudkan tindak balas dari negara lain. Negara yang mengenakan sekatan akan menghadapi sekatan juga. Oleh itu, ekspor negara yang mengenakan sekatan juga akan berkurangan. Mewujudkan monopoli. Sekatan menyebabkan pengeluar tempatan tidak menghadapi persaingan. Jika hanya ada satu pengeluar atau firma sahaja yang mengeluarkan barang itu, ini akan mewujudkan monopoli. Pemonopoli akan menguasai pasaran dan mengenakan harga yang lebih tinggi. Menimbulkan ketidakcekapan industri tempatan. Sekatan menjadikan industri tempatan yang diberi perlindungan tiada persaingan. Ini tidak mendorong inovasi dan peningkatan kecekapan. Oleh itu, industri tempatan beroperasi dalam keadaan yang tidak cekap dan menghasilkan barang yang kurang bermutu.